Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pada petang ini ayat yang ke-31 surah Fussilat, buka muka surat 480, juzuk yang ke-24, surah yang ke-41, surah Hamim yang kedua, iaitu Hamim Fussilat. Hamim Sejadah kadang-kadang dipanggil juga Hamim Sejadah, atau kadang-kadang dipanggil Hamim Fussilat kerana ada sejadah dalam ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ayat semalam mengenai golongan-golongan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat pertolongan malaikat. Golongan-golongan yang berdoa kepada Allah untuk secara mentauhidkan Allah, yakni tauhid dalam berdoa, dia mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagaimana surah Fatihah kita, maka golongan ini innalladzina qalu rabbunallah, mereka setiap tindakan mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadat dan dalam minta bantuan dan pertolongan. Bukan setakat mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tsummastaqamu, mereka istiqamah. Bila mereka istiqamah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh penghidupan mereka, maka kita baca semalam tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat Allah perintahkan turun ke dunia untuk duduk bersama dengan orang yang seumpama ini, dan malaikat akan membisikkan kepada golongan tadi, iaitu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai kawan, pasal dia jadi kawan lah, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang istiqamah dalam mentauhidkan Allah, orang yang mengamalkan sunnah akan menjadi kawan malaikat, akan menjadi musuh syaitan. Pasal syaitan akan lari, maka malaikat akan pesan dengan dia, jangan kamu takut nak pergi ke hari akhirat nanti, pasal kami bersama kamu. Allah telah disediakan syurga, berbagai-bagai kenikmatan di sana. Wala tahzanu, dan jangan kamu risau nak tinggal dunia ini, tak ada apa dunia ini hanya tempat ujian saja. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, di sana Allah telah menyediakan syurga untuk kamu sebagaimana yang dijanjikan. Bila masa dijanji, dalam ketika mana janji Allah, iaitu ketika kamu berulang-ulang baca ayat-ayat Allah, kamu akan dapat janji Allah tersebut adalah benar sebagaimana kitabnya. Itu yang kita baca semalam. Yang petang ini yang kita baca sekejap tadi, iaitu pengakuan malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Wahai polang, dia bisik, nahnu awliya, kita tak dengar perkara ni. Nahnu awliya'ukum, kami ini awliya'ukum, pelindung kamu sebenarnya. Kita tak nampak dia, tapi dia ada bersama kita, dia jaga kita. Nahnu awliya'ukum, kami pelindung kami jaga kamu. Kalau kamu nak buat jahat, kami bisikkan jangan buat jahat. Kalau kamu terlanjur buat jahat, kamu degil juga, kami bisik pada kamu supaya bertaubat, akan bersih berdosa wahai kawan. Untung siapa dia kawan malaikat, setiap tindakan dia adalah daripada bisikan-bisikan sebagaimana dalam kitab-kitab Allah, sebagaimana dalam amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat.
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami pelindung kamu dalam kehidupan dunia. Kami bersama-sama kamu dengan dunia. Kami jaga kamu. Kami jaga kamu wahai kawan. Nak tidur malam pun, bila kamu mengamalkan sunnah, baca ayat kursi, baca 3 qul, selawat Fatimah, dah ambil air wudu, maka kami tidur seolah kami tidur bersama kamu. Tengok malaikat malam, siang, pagi, petang, kita dengan malaikat saja yang ada menemani kita. Tapi tak nampak pasal dia gaib. Pasal makhluk gaib hanya sekadar dengan kata-kata Allah, kita perlu yakin. Jin, syaitan juga makhluk gaib. Dengan kata-kata Allah, di musuh kamu, dia dia menggalak kamu buat jahat, pun gaib juga. Dua-dua makhluk gaib untuk uji manusia di dunia ini. Mana pokok pangkal atas kita mengesahkan Allah, yakni berkawan yang selalu dengan Al-Quran. Malaikat kawan kita, tak baca Quran, jauh dengan Al-Quran. Syaitan kawan kita, korin tadi. Ini korin dalam bentuk malaikat, itu korin bentuk syaitan. Dua-dua korin. Atas kita lah pilih nak korin mana. Nak pergi neraka Jahannam, berkawan dengan korin syaitan. Nak pergi syurga, berkawan dengan korin malaikat. Lepas tu wafil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat pun sama juga, kami akan menemani kamu. Mati kamu saja di alam di saat kematian kamu, kami tunggu kamu, kami tolong kapankan kamu, kami bawa roh kamu ke syurga, pakai wangi-wangi semua, kain kapan daripada syurga, nak naik ke langit, semua malaikat-malaikat langit akan bising, kecoh, mana dia roh orang beriman, dia berebut nak sambung di langit. Di langit malaikat menunggu orang beriman, orang tauhid, roh dia tu disambut dengan besar-besaran di setiap pintu langit. Naik langit, daftarkan di langit syurga, turun hantar balik di alam barzakh tu, duduk dengan itu balik. Tu, hebatnya golongan-golongan yang dapat mentauhidkan Allah dan juga istiqamah dalam perkara tersebut. Semoga Allah pilih kita termasuk golongan ini, insya-Allah. Walakum fiha ma tashtahi, dan bagi kamu semua dalam syurga sana, bila kau mati saja, pasal janji Allah nak bagi syurga, maka dalam syurga sana, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di sana, di syurga sana, apa yang kamu nak disediakan. Walakum fiha ma tad'u, dan dalam juga apa yang kamu minta, semua disediakan. Kamu minta ke, kamu nak ke, kamu teringin ke, barang, benda, perkhidmatan yang kamu tak pernah terfikir pun, nak dapat benda tu. Dunia ini kamu hanya minta, kamu perlu benda yang kamu tahu saja. Tapi di akhirat, di syurga Allah, syurga yang amat-amat indah, maka apa yang kamu nak, apa yang kamu inginkan, kamu tak tahu terpenting, kamu teringin saja, dia datang kepada kamu. Dunia begitu terhad, pasal ujian. Di sana kamu akan dapat segala-galanya. Masya Allah, seronok dengan ayat-ayat yang semacam ini. Maka kalau kita bersabar, kalau kita bersabar sekejap saja dengan umur kita yang 60, dah 60-an semua, 50-an semua, 70-an pun ada juga. Kalau kita bersabar hanya menunggu saat kematian kita mentauhidkan Allah, kita istiqamah, insya-Allah kita akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah ini. Seronok. Maka di situ bermulanya dengan kesenangan selama-lamanya. Nuzulan min ghafurir rahim, itulah pemberian Allah, itulah pembalasan Allah, itulah sambut pasal apa? Pasal kita ini tetamu, kita berkorban masa atas dunia dahulu, sanggup bersusah payah untuk Allah, sanggup belajar ayat-ayat Allah, bangun tengah malam solat, berpuasa dan mentauhidkan Allah yang pentingnya, maka itu sebagai tetamu Allah. Tidak ada orang bagi orang yang orang baik ialah orang yang mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka nuzulan min ghafurir rahim, itulah sebagai tanda Allah sambut sebagai tetamu dia, sebagai penghormatan yang luar biasa oleh Allah. Min ghafurin, Allah yang maha pengampun. Pasal kamu berkawan dengan malaikat masa dunia dulu. Kenapa kamu berkawan malaikat? Pasal kamu selalu dengan Al-Quran. Maka bila kamu nak buat salah, malaikat tolong bisikkan. Bila kamu buat salah, malaikat suruh kamu berdoa. Maka bila kamu berdoa tadi, Allah inilah yang mengampunkan kamu. Min ghafur, Allah maha pengampun. Bila kamu minta ampun dengan dia saja, tidak minta ampun dengan yang lain, maka Allah akan ampunkan. Itu sifat Allah yang pertama. Yang kedua, Allah kata, aku juga Ar-Rahim. Di hari akhirat ini, aku tak sanggup lagi melihat hamba kekasih aku yang
bersusah payah dunia untuk mentauhidkan aku, maka dengan sifat Ar-Rahim aku sifat amat ke-19. Aku amat ke-19 yang hamba aku dunia ini sanggup mengorbankan masa dunia dia dengan untuk mempelajari, memahami ayat-ayat aku. Masya Allah. Orang yang menjadi ahlul Quran, selalu dengan Al-Quran, maka di akhirat nanti Allah tak sanggup lagi melihat dia susah. Allah amat ke-19 dengan dia. Allah akan bagi apa kehendak dia, apa keinginan dia dalam syurga dia, insya-Allah. Semoga Allah gunakan sifat Ar-Rahim dia memenuhi tuntutan kita, yakni sifat Ar-Rahim dia ke-19 kita, dan diberi syurga pada kita, insya-Allah, syurga Firdaus. Maka atas dasar itulah, atas dasar mentauhidkan Allah, atas dasar mempelajari ayat-ayat Allah, maka atas dasar itu Allah Allah pengulangan semula ni, iaitu golongan-golongan yang mengajak orang lain ke arah tauhid sama, mengajak orang lain kepada memahami Al-Quran sama. Allah cerita ayat dia, waman ahsanu, dan siapakah, waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik, dan siapakah yang lebih baik, qaulan, perkataannya, siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman, daripada da'a ilallah, orang yang menyeru kepada Allah untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada siapa yang lebih baik, tidak ada perkataan yang lebih baik, tidak ada perkara-perkara baik daripada, yang paling baik ialah orang yang menyeru ayat-ayat Allah, yakni mengambil perkara-perkara tauhid dalam ayat-ayat Allah, menyerukan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ini yang paling baik sekali. Maknanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membuat perkara-perkara kesyirikan, yakni percaya membawa semua rukun-rukun iman pada itulah perkara-perkara tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenali Allah, mengenali malaikat, mengenali Rasul, mengenali hari akhirat, semua sekali itulah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara-perkara yang paling baik, tak terbanding dengan perkara-perkara lain. Atas faktor itulah dalam Al-Quran ini amat dituntut untuk mempelajari dan memahaminya. Yang kedua, kesan daripada menyeru pada tauhid tadi, maka wa amila solihan, dan mereka pun mengerjakan amal-amal soleh juga. Menyeru dua perkara, menyeru kepada perkara-perkara iman, yakni mentauhidkan Allah, dan juga menyeru kepada perkara-perkara sunnah, yakni wa amila solihan, beramal dengan amalan yang sahih sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi. Dua perkara ni, maka bila ada dua perkara ini, golongan yang buat perkara ini, golongan yang buat perkara-perkara ini, innani minal muslimin, sesungguhnya aku daripada orang-orang yang berserah diri 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas perkara ini dia berani, dia tak dua tafsir ni, dia tak terkesan dengan manusia, yang dia berani, orang kutuk macam mana pun, orang hina macam mana pun, dia declare, walau bagaimana kamu kutuk aku pun, tetap aku bangga diri, beriman dan beramal soleh, walaupun kamu level aku dengan berbagai fahaman pun. Innani minal muslimin, sungguh aku bangga menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia tak takut declare kepada orang lain, declare diri dia beramal dengan Al-Quran Sunnah. Dia tak kisah orang lain kata apa pun, dia tetap semacam itu. Tafsir yang kedua, dengan dia dengan penuh tawaduk, dia kata bagaimana orang hina aku pun, tetap aku juga berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pada perkara tauhid dan pada perkara amal soleh ini. Maka itulah perkara-perkara yang semacam ini. Sebagaimana semalam Ustaz Dr. Zahiruddin dia cerita surah apa semalam? Surah Wattini Wazaitun. Dia kata dia seronok baca, dia kata baru jumpa tafsiran Wattini Wazaitun wa turisi ni, ayat tu bersumpah dengan
tempat di mana nabi-nabi dilahirkan. Itulah kaedah pengajian kita pun. Dengan mana Nadi pun daripada dulu lagi, itulah Syah Waliullah pun. Allah bersumpah dengan Nabi Nuh. Kadang-kadang ada juga mengatakan dengan Nabi Ibrahim, tempat buah tin, buah zaitun Nabi Isa. Pasal apa? Pasal di sini lahir Nabi. Kenapa? Lahir Nabi untuk baca ayat-ayat Allah, kitab Allah. Semua kitab-kitab Allah disebarkan di tempat telah ada keberkatan. Itu kita Al-Quran pun sama. Hebatnya Al-Quran, golongan-golongan hebatnya Al-Quran. Dan bila kita jauh dengan kitab Allah, yang untuk kita Al-Quran, Allah akan hina sehina-hinanya. Sama dengan surah At-Tin tu. Bila kita terlibat dengan Al-Quran, terlibat dengan ayat-ayat Allah, Allah angkat setinggi-tingginya. Itu tema surah yang Dr. Zul baca semalam. Sama dengan kita, pengajian kita. Alhamdulillah seronok dengar bila dia nampak bertafsir untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia kaitkan dengan amal soleh, iman dan amal soleh. Sebenarnya iman dan amal soleh ambil daripada mana? Ambil daripada Al-Quran juga. Sama konsep dia. Cuma pengajian kita ini pokok dia Al-Quran. Dalam Al-Quran ada iman, dalam Al-Quran ada amal soleh. Kita lagi maknanya mengambil perkara-perkara iman dan amal soleh yang daripada mana? Daripada Al-Quran. Apa tu? Apa ayat yang seterusnya? Ayat yang ke-34. Jadi bila kita ajak orang, menyeru orang ajak belajar Al-Quran, yakni untuk mentauhidkan Allah. Dalam Al-Quran ada perkara-perkara tauhid dengan Allah, dan mengajar mereka dengan hadis-hadis untuk membenarkan amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi, pasti ada orang marah. Mesti orang tak suka. Pasal dia kata bercanggah dengan ilmu dia, bercanggah dengan amalan dia. Atas faktor itu, maka mereka akan marah. Mereka akan, kalau tak maki pun, mereka memasangkan muka. Kalau mereka tak masang muka pun, mereka tak nak jumpa kita. Mereka pergi tempat lain. Kita pergi dekat dia saja, dia akan lari. Maknanya itu kesan-kesan daripada kita berdakwah dengan dia. Kesan-kesan kita ajak daripada dia. Tadi saya dengar Ustaz Muin punya tazkirah. Bagus. Ustaz Muin punya tazkirah. Dia kata kita berebut untuk buat perkara-perkara yang Nabi suruh buat atas asas sunnah. Tapi kita tidak berebut untuk yang Nabi ajar benda-benda wajib. Ini manusia pelik, dia kata. Perkara-perkara sunnah, manusia berebut-rebut mendalui perkara-perkara wajib. Tapi benda yang benda wajib Nabi galakkan, mereka tak nak. Ini manusia pelik. Pasal apa? Dunia, dia kata. Pasal pengaruh dunia. Kita benda yang wajib yang Nabi suruh tekan sangat mengaji Al-Quran, tak berminat pun. Suruh berdakwah, tak berminat pun. Tapi kalau nak suruh pergi buat umrah, pergi buat haji, berebut-rebut sampai ke bergaduh-gaduh. Apa tak? Perkara-perkara haji okey, wajib lah. Benda-benda lain, benda-benda yang sunnah lain, benda-benda yang amalan-amalan lain. Bagus dia punya, dia nampak hujah dia. Perkara yang Nabi suruh tekankan perkara wajib, berdakwah sebagai contoh, sama. Ayat tadi dah. Ayat tadi kan. Nahnu apa mana tadi? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah tadi. Menyeru tauhid Allah. Tak boleh dakwah ni, tapi kita tak nak. Tak nak ajak orang, tak nak suruh mari ke majlis-majlis ini. Takut, segan, malu, takut kata kita alif berbagai-bagai. Nampak sangat jelas apa yang Ustaz Mu'i cakap tadi. Jelas, saya pun terdengar tadi. Bagus sangat. Nampak benda yang untuk berdakwah, untuk menyeru pada tauhid, ramai orang tak suka, ramai orang tak minat. Tapi kalau perkara-perkara amalan yang lain yang sunat, berebut-rebut. Bagus, tapi bukan aulia. Secara perbandingan yang lebih kita ambil yang baik, tapi yang terbaik kita tak ambil. Yang terbaik kita tinggalkan. Sebagaimana Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ada yang terbaik, tapi Nabi buat yang baik. Nabi tegur, Allah tegur Nabi. Maka bila orang tegur, bila kita berdakwah dengan dia, ajak datang mengaji Quran untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, atau mengajak untuk sunnah, beramal dengan amalan Nabi buat, mengajak adik-adik ini, hadis yang sahih ini, mereka marah. Ni ayat dia ni. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Adalah tidak sama kesannya perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Bila kita mengajak orang, ada dua kemungkinan. Dia buat baik, dia buat jahat. Dua kemungkinan. Jadi kalau dia buat jahat, kalau dia buat baik, alhamdulillah.
Kalau dia buat jahat, amat buruk kesan dia. Bila dia buat jahat, apa tindakan kita? Dia marah kita, dia maki kita, sepatutnya kita balas dengan kebaikan. Pasal apa? Allah kata wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, adalah tidak sama kesan baik dengan kesan yang jahat. Baik, yang benda baik ini Allah puji, Allah nak kita buat baik ni. Jangan buat jahat, jangan jahat buat. Kita kena berpada, kena sabar ni. Ini ayat untuk uji kita supaya bersabar. Orang marah macam mana, orang kutuk macam mana pun, kita kena ada perjuangan dan sabar kat sini. Berjuang, ajak dia. Sabar, bila dia marah, kita perlu cool. Kita perlu guna kebaikan. Tengok Allah kata apa? Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati. Bila dia marah dengan kamu kerana kamu ajak dia jalan Allah, bila dia marah dengan kamu, bila kamu suruh dia beramal dengan sunnah, maka dia marah, dia maki kamu, maka Allah kata idfa', tolaklah apa dia? Billati, kejahatan dia tadi, dia marah tadi, hiya ahsanu, dengan kebaikan. Sabar Syekh, ataupun ajak dia belanja kopi ke, bila dia marah kita, ajak dia, slow dia, bagi dia cool, jangan marah kita. Dia maki pun relax, jangan maki balik. Kalau kita maki balik dia, maka kita beramal dengan Allah kata wala tastawil hasanah dengan sayyi'ah tadi. Kita marah dengan sayyi'ah sama sayyi'ah, rugi pahala kita. Tapi Allah kata idfa' billati hiya ahsan, tolak kemarahan dia, tolak levelan dia tadi dengan cara yang lebih baik. Bila kita buat macam itu, yakinlah Allah kata faizal lazi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba orang yang kamu buat baik tadi, orang yang kamu suruh dia kursus slow tadi, orang yang kamu belanja tadi, maka permusuhan kamu tadi ka'annahu, seakan-akan waliyun hamim, dia tiba-tiba dia akan berubah menjadi kawan, teman yang setia kita. Masya Allah. Pasal apa? Pasal Allah yang boleh buka hati dia. Bila kita buat baik, yang pertama Allah dah bagi pahala dengan orang yang buat baik tadi. Kita tak marah dengan dia tadi, kita bagi dia cool tadi. Dalam masa yang sama Allah bagi pahala dengan kita. Yang kedua, Allah nak bagi pahala untuk kita lagi, tambah lagi. Pasal kita boleh bersahabat tadi dengan cara memberi hidayah kepada orang yang kita hina tadi, dengan memberi hidayah dengan dia nampak dia menjadi kawan baik kita, dia mengaji bersama-sama dengan kita pula. 2 pahala kita dapat, pahala ajak dia, 3 pahala kita dapat. Yang pertama, pahala kita ajak dia mengaji sunnah ni. Yang kedua kita sabar, dia marah macam mana pun kita lembut dengan dia, kita masih ajak dengan dia. Dan yang ketiga, amalan dia yang mengikut kita tadi, kita akan dapat tanpa mengurangkan dia punya. 3 serentak kita dapat. Masya Allah. Tengok janji Allah ni untuk orang yang boleh bezakan mana satu jahat dan mana satu baik, dan orang yang bersabar, orang yang sabar. Ini pentingnya sabar, ini pentingnya berjuang. Sini dua-dua ini berjuang untuk berdakwah pertama. Yang kedua, sabar ketika perjuangan tersebut. Dah memenuhi tuntutan ayat kita baca dulu. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu ingat senang-senang ke nak masuk syurga aku? Walamma ya'lamillahil ladzin najahadu minkum, apa tu? Sabar tadi, lupa ayat dah. Dah, maka apakah senang-senang kamu nak masuk syurga aku tanpa di sisi aku kamu berjuang untuk berdakwah? Berdakwah lah, mengaji ke, berdakwah ke. Nak berdakwah apa, kita kena mengaji dulu. Lepas tu sabar. Bila orang marah, orang hina apa, sabar tetap. Mana itulah calon syurga. Ada 2 perkara ni baru jadi ahli syurga. Kalau tidak, tak jadi. Pasal Allah kata dah tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah. Boleh 2 perkara, kena berjuang dan kena sabar. Tengok Allah kata ni, wama ni penegasan, wama yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidak akan dapat diperolehi oleh orang tak marah ke orang lain tadi. Orang marah dia, orang maki dia, orang hina dia, tidak ada cara kecuali
Allah pilih orang tu. Wa ma yulaqqaha, dan tidak ia diperolehi illal ladzina sabaru, kecuali orang yang Allah campakkan di hatinya dengan kesabaran. Nak masuk syurga tidak ada cara. Sabar ini amat dituntut. Sabar ini pahala yang tidak ada kalkulator nak kira pahala sabar ini. Pasal itulah sabar ini amat dituntutkan. Kita puasa pun, kita puasa untuk melatih kita sabar. Pasal puasa ini ialah bukan untuk puasa ini bukan untuk di antara ibadah, di antara ibadah lama lah, ibadah panjang. Ibadah panjang ini berapa perkara ibadah panjang? Yang apa dia ibadah yang paling panjang? Ibadah yang paling panjang ialah memakai ihram lah, lama dah. Kadang-kadang buat haji tu berapa lama tu, umrah berapa lama. Ibadah yang kedua panjang apa dia? Puasa lah. Dia satu hari, daripada pagi hingga petang. Sebab tu puasa ini untuk Allah. Puasa bukan untuk kita. Pasal puasa ini tidak melibatkan kita buat kerja. Kalau sembahyang ini kena rukuk, kena sujud, kena i'tidal. Banyak kerja-kerja tu. Daripada takbir solat, daripada takbiratul ihram berakhir dengan salam, panjang. 4 rakaat ke 2 rakaat ke, panjang. Kena buat kerja. Tapi puasa tidak perlu buat apa-apa pun. Hanya sekadar menahan diri makan minum, menahan diri daripada syahwat. 2 perkara tu je. Maknanya sabar, melatih diri kita untuk sabar dengan cara mana? Tengok makanan macam mana pun tak nak. Tengok perempuan cantik macam mana pun tak nak. Maka itu melatih diri untuk sabar. Lepas tu sabar untuk Allah. Orang yang boleh puasa dengan sempurna, untuk puasa untuk Allah tadi, maka hebat orang boleh bersabar. Maka bila kita dah mula berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan, kita boleh sabar. Kenapa dalam kehidupan seharian kita tidak ambil iktibar daripada bulan puasa ini untuk setahun kita tadi, sedangkan puasa ini sebulan untuk melatih kita. Jadi di mana pengajaran puasa kita untuk kita? Kalau puasa yang amat dituntut dalam bulan Ramadan, kita itu kesabaran tadi kita tidak applykan dalam sebelah bulan lain. Seolah-olah kita berat ni, seolah-olah kita puasa kita itu hanya apa dia? Adat tiru orang sahaja. Orang puasa kita puasa, orang tak makan kita tak makan. Tapi lepas puasa langsung kesabaran yang dituntut dalam puasa kita jauh sangat. Kena ubahlah. Kena sabar ini amat ditekankan sangat. Pasal dia pilihan Allah. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Dan tidak ada orang yang boleh kecuali orang yang sabar saja. Boleh tak marah ke orang, boleh cool ketika saat orang buat hina dia, orang buat macam-macam, dia belum sabar lagi. Nak penuh puasa kena macam tu. Wa ma yulaqqaha, dan tidak ia diperolehi sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak diperolehi illa kecuali Zu hazin azim, melainkan orang yang punya bahagia yang paling besar di dunia dan hari akhirat ini. Ada sabar ini, dunia pun besar, akhirat pun besar. Dia punya kelebihan dia. Jadi kenapa kita tak boleh sabar? Kenapa besar sangat pahala sabar? Kenapa sabar Allah bagi syurga? Kenapa? Pasal nak sabar ini, musuh nombor 1 kita akan halang. Musuh nombor 1 kita nak cari peluang saja. Cari peluang bila masa pola ni tak boleh sabar. Dia cari. Ada sikit dia masuk. Marah dengan dia. Syaitan. Itu panggil syaitan. Pasal syaitan tahu kalau orang tu sabar, Allah bagi syurga dengan dia. Cara mana Allah tak boleh bagi syurga dengan dia? Jangan bagi dia sabar. Ayat ni. Wa imma yanzaghannaka, jika engkau dihasut oleh syaitan, wa mamma yanzaghannaka minasyaitani, wa imma, dan jika yanzaghannaka, menggodamu, membisikmu. Bila kita tahu, bila kita nak marah tu syaitan bisik dah tu, itu je. Wa ma yanzaghannaka, itulah syaitan. Tapi kita tak nampak dia, pasal dia
orang kita, teman setia kita, nak marah kita marah ke orang. Tapi kita tak berjaya ditipu oleh syaitan. Tengok Allah kata ni, wa imma yanzaghannaka minasyaitani, dan jika menggodamu, membisikmu oleh minasyaitan, daripada syaitan, nazghun, sesuatu godaan, apa kamu buat? Bila kita nak marah, fasta'iz billah, berlindung dengan Allah lah. Itu je. Syaitan tak mampu menggoda kita bila kita menyerah, bagi tahu tuan punya syaitan tadi. Fasta'iz billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka lemah longlai lah syaitan. Tak mampu, kita pun tak jadi nak marah dah. Kalau nak marah juga, duduk sekejap. Nak marah lagi, baring. Nak marah lagi, pergi ambil air wuduk. Nak marah lagi, bercakap dengan orang lain. Janji kita sabar ketika itu. Pasal marah ini, baran ini merupanya syaitan, yang suara syaitan tu. Kita baik, tapi syaitan yang suruh mulut kita marah. Syaitan buat. Jadi syaitan tarik mulut kita, buka mulut suruh cakap juga. Maka kita pun ikut, pasal dia teman setia kita. Maka Allah ubah dia pun dah. Nazrun fasta'iz billah. Maka satu godaan tadi, apa dia? Itu goda syaitan, fasta'iz billah. Maka bergantung, bermohon dengan Allah sahaja. Adalah hadis Nabi banyak untuk elak kita marah tadi, sabar tadi, buat perkara duduk ke, ambil air wuduk ke, berbagai-bagai cara lah untuk elak marah syaitan ini. Kenapa sesungguhnya, kenapa bila kita fasta'iz billah berlaku kita boleh sabar? Pasal apa? Pasal innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia, yakni Allah, tuan punya syaitan tadi, dia yang As-Sami', dia yang maha mendengar. Bila kita mengadu dengan dia maha mendengar. Maka dia halau syaitan itu. Syaitan takut dengan dia, lemah. Dia beri kelemahan dengan syaitan tadi. Dan Al-Alim, dia maha mengetahui. Maka kita hanya bergantung dengan hanya Allah, tempat kita bergantungan. Tapi bila kita maki, bila kita marah, kita tak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal kita tak ikut arahan Allah tadi. Wa ma yulaqqaha, tak sabar tadi. Itu ayat yang 36, ayat yang ke-36. Selesai bab sabar, selesai bab syaitan, selesai bab untuk jadi ahli syurga, kena beramal dengan semua daripada lima ayat, daripada ayat yang ke-30 apa tadi? 30, 31, 30 hingga 36. Itulah merupakan ciri-ciri ahli syurga. Semoga Allah pilih kita boleh beramal dengan ayat untuk kita menjadi ahli syurga Firdaus, insya-Allah. Maka bila Allah dah ceritakan tentang ahli syurga, tentang tauhid, tentang hanya berdoa kepada Allah saja, ada masalah, ada hajat, bergantung dengan Allah saja, fasta'iz billah tadi, kerana innahu wasami'ul alim, Allah maha mendengar permohonan kita, Allah maha mengetahui permohonan kita. Bukan setakat Allah mendengar, bukan setakat Allah mengetahui, Allah juga boleh bertindak, boleh menyelesaikan segala hajat dan segala masalah tadi. Selesai, pasal bergantung dengan dia saja, tidak selain daripada dia. Maka Allah pun kenapa dia kuat, kenapa dia As-Sami', kenapa dia Al-Alim, kenapa dia tempat kita bergantung harap. Maka Allah pun memperkenalkan diri dia. Ini pun tauhid, dalil akli, akal. Untuk akal kita berfikir kenapa perlunya minta tolong Allah saja, tidak buat perkara-perkara, tidak menyeru kepada perkara-perkara lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat dalil akli. Wa min ayatihil lailu, dan sebahagian daripada tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kudratnya, kenapa kamu perlu minta tolong dia, kenapa kamu perlu berdoa dia, ialah al-lailu wan naharu, adanya malam dan adanya siang Allah buat tu. Berlakunya malam, berlakunya siang adalah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kudrat dia. Wasyamsu wal qamaru, dan juga cara adanya matahari, adanya bulan pun kudrat Allah buat juga. Ini semua makhluk Allah, makhluk malam, makhluk siang, makhluk matahari, makhluk bulan, semua makhluk Allah, Allah yang ciptanya semua. Jadi wahai hamba, memandangkan makhluk ini penciptaan Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kamu sujud, janganlah kamu minta tolong dengan matahari dan minta tolong dengan bulan. Pasal dia makhluk, dia Allah ciptakan. Kenapa kamu mengatakan hari sekian-sekian tak boleh buat sekian-sekian?
Hari sekian-sekian boleh buat sekian-sekian. Kenapa kamu mengatakan hari bulan sekian-sekian boleh buat sekian-sekian, tak boleh buat sekian-sekian? Itu kamu menyembah bulan, menyembah matahari kerana Allah yang buat dia. Kenapa kamu tak minta tolong dengan Allah? Nampak tak? Dia punya hujah. Dia punya ini dipanggil dalil akli iktirafi. Dalil akli iktiraf. Orang Arab jahiliah dah iktiraf dah. Bahawa iktiraf sama Melayu pun iktiraf yang malam, siang, bulan, matahari, langit, bumi ni Allah cipta semua makhluk Allah. Maka bila makhluk Allah ciptakan benda-benda ini, maka kenapa kita nak pergi sembah dia lagi? Baik sembah Allah. Iktiraf. Allah dah iktiraf benda ni. Maka wala lil qamar wasjudu amana wala mana tadi ayat berapa? La tasjudu, jangan sembah li syamsi kepada matahari, wala lil qamari dan kepada bulan. Maka wasjudu lillah, sembahlah, bergantunglah, berdoalah, mentahid segala-gala kamu hanya kepada Tuhan punya langit, bulan, bintang, malam, siang tadi yang ni Allah. Wasjudu lillah, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah lah khalaqahunna, Allah lah yang menciptakan semua sekali makhluk tadi. Kenapa yang tukang cipta kamu tak percaya? Kamu percaya dengan yang lemah, itu yang kena cipta tadi. In kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kamu kepadanya kamu sembah Allah Subhanahu wa taala saja. Satu, dalil akli introfi tadi. Dalil yang kedua, Dah tahu dah Allah pencipta segala-galanya. Pasal orang Arab ini, orang Arab jahiliah ini, dia percaya dengan 4 makhluk, iaitu roh Nabi, roh wali, jin dan malaikat, yang makhluk Allah juga. Tapi mereka minta tolong juga, mereka minta doa juga, minta hajat dengan kumpulan-kumpulan ni juga. Maka Allah buat kiasan sebagai ini. Kalau itu makhluk, kenapa kamu minta tolong? Sedangkan kamu tahu dah tak boleh sembah bulan, tak boleh sembah matahari kerana ciptaan Allah. Tapi kamu pergi minta tolong dengan berhala-berhala. Di sebalik berhala tadi ada ruh orang alim, ruh wali-wali, ada ruh nabi-nabi. Kamu anggap menyatu, kamu seru mereka itu. Maka jangan buat sebagai itu, wahai hamba. Tapi kalau kamu buat juga, kamu tak faham Allah tegur pada ayat 37 ini, kamu buat juga, kamu engkar juga, apa jadi? Kenapa kamu engkar? Kamu sombong. Fa inistakbaru, maka jika kamu menyombongkan diri, kalau kamu buat juga perkara-perkara tadi, engkar arahan Allah, dengar cita-cita Allah cita buat syurga, kamu engkar juga, kamu tak nak juga, maka Allah tak ugi apa pun. Kamu rasa sombong, Allah tak terkesan pun. Allah tak terjejas kamu tak sembah dia pun. Allah tak terkesan dengan kamu tak berdoa dengan dia pun. Tetapi pasal apa? Pasal Allah ini Allah. Kerana Allah, fallazina inda rabbika, maka yang ada di sisi Tuhan kamu, yusabbihuna lahu, maka yang di sisi Tuhan kamu, yusabbihuna lahu, mereka bertasbih setiap saat pada dia, bil laili pada waktu malam, wan nahar pada siang, wahum la yas'amun, sedangkan mereka tidak jemu-jemu bertasbih setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ni? Ini dalam tafsir malaikat. Malaikat ada, malaikat orang yang paling setia, golongan yang paling setia dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap saat hanya bertasbih ya kerja dia. Tapi manusia sombong, cerita macam mana pun tetap tak nak bertasbih, tetap tak nak berdoa kepada Allah, tetap tak nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah condemn lah golongan-golongan ini. Sikit lagi. Sekali lagi Allah buat dalil lagi. Allah selang-seli Allah ajar, Allah buat dalil supaya sedar lagi, takut degi lagi manusia ni. Tengok Allah sayang kita semua. Allah nak betul-betul memasukkan hidayah kepada kita pembaca Quran ni. Tapi kalau kita baca Quran lagi teruklah. Kita baca Quran pun kena mengulang-ulang supaya apa? Supaya perkara-perkara dalil akli ini masuk dalam hati kita. Wa min ayatihi, dan sebahagian daripada tanda-tandanya, ini pun dalil akli sekali lagi.
Wa min ayatihi, dan sebahagian tanda-tandanya annaka, bahawa kamu apa dia? Annaka, tahu kamu lihat apa dia? Al-arda, bumi. Kamu lihat bumi, kat luar sana ada bumi. Khasyi'ah, bumi itu khasyi'ah, bumi layu, bumi ni gersang, bumi gersang. Khasyi'ah, bumi takut, bumi takut. Tadi tafsir mengatakan bumi gersang, bumi yang tidak ada air. Bila bumi tidak ada air, apa jadi? Bila bumi tidak ada air, akak fikir, kita bertanya akak kita, kenapa bila bumi tak ada air, apa jadi dengan dia? Maka pokok-pokok akan mati semua, pokok-pokok baru tak akan tumbuh. Maka bumi yang ni khasyi'ah, bumi yang miskin, bumi yang gersang, ya bumi yang miskin. Kenapa? Kerana bumi tak boleh bagi manfaat kepada makhluk-makhluk yang lain. Pokok pun tak boleh tumbuh, binatang pun tak boleh makan pokok. Maka bumi rasa miskinnya, hinanya aku, tak boleh bagi manfaat kepada makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Tengok Allah buat bahasa dia bumi yang gersang, dalam keadaan takut, dalam keadaan hina, miskin. Macam kita lah, duit tak ada, miskin, apa kedana. Maka kita tak mampu nak bagi infak, tak mampu nak belanja orang, tak mampu nak segala-galanya, tak mampu. Pasal apa? Pasal miskin, hina tadi. Itu umpamanya. Jadi faiza anzalna, maka bila kami turunkan alaihal ma'a, bila kami turunkan ke atasnya hujan, bila kami turunkan ke atasnya hujan, ihtazzat, maka bumi pun akan bergerak. Tapi tak nampak ni. Kalau kita tengok, tanya ahli sains tengok dengan alat yang paling halus, tanya dia, memang dia mengesahkan bila lepas hujan saja bumi akan bergerak. Maknanya lembab, bergerak. Dia mula terbuka, dia buka diri dia. Buka diri dia, maka ihtazat, bergerak. Maka warabat, dan berkembang, bergerak dan mula membuka. Kenapa membuka? Pasal membenarkan segala benih-benih dalam bumi tumbuh. Segala benih rumput, segala benih pokok dalam bumi, bila ada hujan, maka bumi jadi kaya dah. Bila bumi jadi kaya pasal hujan turun, maka bumi menumbuhkan pokok-pokok atas arahan Allah Subhanahu wa taala, menurunkan hujan tadi. Maka maka bila kamu tengok orang bumi yang dah mati, tapi bila Allah turunkan hujan, hidup balik. Wahai hamba, berfikirlah akal kamu tu. Begitulah bila aku matikan kamu, aku boleh hidupkan balik kamu seumpama aku hidupkan bumi tadi. Maknanya tujuan Allah cerita di sini, bila Allah mampu menghidupkan bumi, begitulah Allah mampu menghidupkan manusia balik. Akal kita dalil akli. Maka innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan dan mematikan, yang mati sungguhnya dia Allah lah sahaja. Maka bila kita dengar menghidup dan mati ini, bukan fikir macam itu. Akal kita perlu berfikir selangkah lagi. Begitulah juga Allah membangkitkan semula kamu dan tanya kamu apa hasil kerja kamu dunia ni. Sejauh mana kamu menggunakan ayat-ayat yang aku kirim kepada kamu untuk aku persoal jawab nanti, kamu guna perkara-perkara ini. Aku akan tanya, adakah amalan-amalan kamu sama dengan kitab yang aku turun pada kamu? Itu. Mana itu? Sampai kita kena fikir. Bila Allah mampukan hidup kamu balik daripada kamu mati tadi, maka begitulah Allah boleh bangkitkan kamu semula dan tanya amalan-amalan kamu, adakah kamu guna kitab Al-Quran yang aku kirimkan dulu sama dengan amalan-amalan kamu ataupun berbeza. Itu maksudnya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Maka itulah Allah atas segala sesuatu, Allah berkuasa. Satu ayat lagi. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Sebenarnya ni punca dia. Maka punca kenapa degilnya manusia tak boleh berfikir lagi, puncanya manusia dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Apa punca dia? Allah ulang balik.
Puncak asas dia ialah innal ladzina yulhiduna, yakni sesungguhnya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpaling. Yulhiduna, orang-orang yang tidak mengikuti. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengikuti apa? Fi ayatina, dalam ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran balik tengok ni. Ini dia akan Allah tekan sangat. Orang yang menyeleweng, orang yang tak faham, orang yang tak nak mengikuti ayat-ayat kami. Maknanya aku cerita dalam ayat kami, aku kiaskan. Bila bumi kering, aku turunkan hujan, maka aku hidupkan pokok. Bila aku hidupkan pokok, begitulah aku boleh menghidupkan balik manusia dan kembali pada aku, dan aku tanya balik. Untuk hanya aku buat hanya tauhid. Maka kalau manusia tadi belajar Al-Quran, tak fikir perkara ini, maka dia berpaling. Seolah-olah dia tak tahu. Allah suruh bila baca Al-Quran, tengok kesan-kesan apa sekalipun, perlu mentauhidkan dia. Ini yang dia nak. Kalau baru tak berpaling. Selagi mana manusia tak boleh faham perkara-perkara mentauhidkan Allah dalam ibadat, mentauhidkan Allah dalam bantuan dan pertolongan, maka dia termasuk kategori yulhiduna. Itu yang mengaji, ia tak faham. Yang tak mengaji, lagi-lagi yulhidu. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, dan tidak mereka golongan tengok takut ayat ini. Orang yang berpaling, orang yang tidak nampak Allah tauhid dalam ayat-ayat Allah, yakni orang yang tak belajar ayat-ayat Allah dan beramal untuk mentauhidkan Allah ini, Allah kata apa? La yakhfauna alaina, mereka tidak tersembunyi daripada Allah untuk Allah tangkap dia, Allah humbang dia ke dalam neraka jahanam. Kalau kita baca tak nampak, tak faham ayat ni kan. Tapi pasal kita bertalaki cerita pandangan ahli tafsir mengatakan macam itu. La yakhfauna alaina, maka manusia tidak tersembunyi daripada Allah untuk menangkap dia, menghukum dia dan menghumbang dia dalam neraka jahanam. Kenapa? Kerana jauh dengan ayat-ayat Allah tadi. Masya Allah, ayat ni bila kita baca berulang-ulang, pengertian semacam ini begitu menusuk kalbu. Tapi kalau baca sekali tak nampak, kita ulang renung balik bahawasanya sifat Allah yang kasar ni sifat Allah yang syadid. Dia kata kalau orang tak ikut Al-Quran, dia sikit pun tak boleh sembunyi pada aku untuk aku tangkap dia, aku nak seksa dia. Takut. Maka bila jadi macam ni, maka Allah tegur. Allah tegur macam mana? Afaman yulqa fin nari khairun amman apa dia? Allah tegur ni mana tadi? Afaman yulqa fin nari khairun amman yati aminan yaumal qiyamah. Adakah orang yang dilempar ke dalam neraka jahanam lebih baik daripada, atau boleh buat afaman yulqa fin nari khairun, maka apakah orang yang dilempar ke dalam neraka jahanam lebih baik? Amman yati amina yaumal qiyamah, ataupun orang berjalan di akhirat pergi ke syurga lebih baik? Bagi tahu aku wahai hamba, yang mana lebih baik? Adakah orang yang aku humbang ke neraka jahanam lebih baik, ataupun orang yang aku bagi syurga dengan lebih baik? Fikir akal kita. Kalau pergi syurga lebih baik, kalau kau fikir afaman yulqa fin nari afaman yulqa fin nari khairun, kalau kau mikirkan pergi ke neraka lebih baik, maka kamu tak payah belajar Quran lah. Nampak tak perumpamaan Allah buat? Pas ayat pertama tadi, orang yang berpaling, orang yang tak belajar Quran, dan Allah kata dia tidak akan terlepas daripada aku nak hukum dia. Jadi bila aku hukum dia, dua kemungkinan. Aku hukum dia dengan menyumbat ke neraka jahanam, ataupun aku bagi jaminan pahala syurga dengan dia. Jadi pilih jalan yang mana? Kau fikir wahai hamba, akan berfikir akal kamu. Adakah orang yang aku humbang ke neraka jahanam lebih baik, ataupun orang yang aku bagi syurga lebih baik? Kalau tak faham jugalah, mana degil sangat orang ni lah. Tapi dia tadi syaitan tak dia tahu, tapi syaitan yang halang dia tadi. Maka apa dia kata? Allah buat teguran menghina. Malu masyitum, ikut kamulah. Macam itulah. Maka Allah marah dengan orang ini, arahan dalam bentuk menghina.
Malu masyitum. Ikut kamu lah kalau buat apa pun. Aku dah kata dah, hanya Quran aku layak pergi syurga. Kamu berpaling, aku makan neraka. Aku tanya lagi, yang lebih baik syurga aku ke neraka lebih baik. Kamu tak fikir, kamu tak pandai juga. Maka Allah buat arahan dalam bentuk penghinaan. Malu masyitum. Lakulah apa yang kamu lakukan, ikut kamulah. Allah sayang tapi marah. Umpama ayah kita marah kita lah, musim hujan kita main hujan tepi sungai. Jangan pergi anak, nanti banjir, nanti lemas. Jangan pergi anak, nanti lemas. Seminggu bapa larang anak jangan main hujan tepi sungai, tapi marah-marah tak tahan lah. Sayang dengan anak, ikut kamu nak main mana pun. Dia marah tapi marah sayang. Begitulah Allah Subhanahu. Allah sayang sangat kita ni, tak suruh berfikir. Malu ma syitum. Lakulah apa yang kamu kendaki sekalipun. Walau bagaimanapun. Innahu sesungguhnya dia bima ta'maluna basir. Dengan apa yang kamu amal tadi, kamu pilih yang mana-mana, pilih yang aku humbakan neraka jahanam ke, pilih yang aku bagi syurga ke, maka aku Maha melihat wahai hamba. Kamu tidak akan dapat melarikan diri daripada, kamu tidak akan dapat lari diri daripada aku. Satu ayat dia bersambung, dia sambung ayat ni. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang engkar. Ni puncanya ni, sesungguhnya orang-orang yang engkar. Engkar dengan apa? Bizikri. Sekali lagi Allah ulang. Tengok kalau kita perhati Quran ni, semua sekali Allah kita baca Quran. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang engkar bizikri, dengan peringatan-peringatan Allah. Apa dia peringatan Allah? Peringatan Allah dalam Al-Quran. Jadi apa jadi kalau kita baca Al-Quran hanya sekali-sekala saja? Kalau sekali saja, maknanya kita termasuk kategori kategori apa? Kategori tidak beramal dengan zikri. Kita engkar dengan peringatan-peringatan adalah selalu istiqomah. Hari-hari kita dengar kata-kata Allah, hari-hari kita dengar peringatan-peringatan Allah, baru beramal dengan ayat ni. Innal ladzina kafaru bizikri, orang yang kafaru, orang yang mengingkari, orang yang tak ikut bizikri, peringatan-peringatan Allah secara selalu. Pasal Quran ini peringatan, tapi kita tak peduli dengan peringatan. Tahu saja tu, tinggalkan, dah cukup dah kita rasa. Lamma ja'ahum, bila Quran sampai kepada dia, bila orang mengajar sampai kepada dia, maka bila jadi macam itu, Allah kata wa innahu, sesungguhnya la kitabun, kitab Al-Quran ini azizun, maha perkasa. Macam mana perkasa? Dengan sebab kamu tak ikut Al-Quran, tidak hari-hari mendengar peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran. Maha perkasanya Al-Quran. Al-Quran menang bertanding dengan mana-mana kitab-kitab yang lain. Tapi kamu nak juga belajar kitab-kitab lain, jauh sangat kitab-kitab Al-Quran, walaupun dia perkasa. Kitab ini tak boleh ditandingi kitab original itu, kitab Al-Quran. Maka memandangkan kitab Al-Quran ini kitab tak boleh ditandingi, kenapa wahai hamba kamu tidak nak baca dia? Sedangkan kesan daripada kamu tidak baca dia, kesan daripada kamu tidak mendengar peringatan-peringatan Allah, Allah akan hubangkan ke jahanam tadi. Kenapalah kamu wahai hamba, perkara yang sedemikian pun kamu tak boleh memikirkan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah besok kita mula ayat yang ke-42, boleh habislah 42 hingga 54, 12 ayat insyaAllah. Kita boleh selesaikan surah Fussilat, yakni surah yang menceritakan bab kesamaran manusia, iaitu manusia mengatakan boleh juga menyeru kepada selain Allah kerana boleh selesaikan masalah mereka, boleh menyempurnakan hajat mereka. Kenapalah tak kena minta berdoa dengan Allah semata-mata? Maka Allah ceritalah kenapa perlu minta doa dengan dia, kenapa perlu berdoa dengan dia, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, dalil akli, dalil wahyi, dalil berbagai bentuk dalil, dan betul-betul ancaman-ancaman dalam yang kita baca sekejap tadi. Dan kesimpulan semua sekali, Allah menjurus pada hanya kitab Al-Quran yang ada perkara-perkara mengesahkan untuk berdoa hanya kepada Allah, yakni tauhid fi doa.
Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله